Baik, kita baca kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis hasan lagi sahih. An Ubadah bin As-Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ah. Yang bermaksud daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan sukalah berjumpa dengannya. Dan sesiapa yang benci berjumpa dengan Tuhan, maka bencilah Tuhan berjumpa dengannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan lagi sahih. Jadi Ubadah bin As-Samit mengatakan bahawa Nabi pernah bersabda, Nabi berkata, siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dia. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis ni? Adakah kita faham bahawa orang yang takut mati, orang yang tak nak mati ni tak elok? Orang yang tak nak mati, orang yang takut mati, orang yang benci mati ni tak elok? Ataupun kita ni suka kepada mati, nak mati, aku ni dah tak lama dah nak mati dah, kalaulah boleh aku mati, kalaulah boleh aku mati sekarang. Adakah minta mati ni baik? Jadi tuan-tuan, ini huraian dia. Bagaimana perawi hadis ini bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, minta huraikan apa maksud siapa yang benci jumpa Allah, Allah benci menjumpanya. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah pun suka kepadanya. Ketahuilah wahai saudaraku, bermula makna suka jumpa Tuhan ialah suka Tuhan jumpanya itu bukanlah makna sukanya mati. Bukan dia sukakan mati. Jangan kita faham pula suka jumpa Allah ni maknanya kita nak mati. Lepas raya puasa, hari raya Aidil Adha, dia pun nak pergi buat haji. Dia bawa beg kecil je nak buat haji. Orang tanya dekat dia, Tuan Haji, mana beg besarnya mana? Bawa beg kecil 2-3 lei baju je apa hal ni Tuan Haji? Saya pergi ni, pergi tak kembali. Apa hal pula pergi tak kembali ni? Saya niat untuk mati di Mekah, kata dia. Saya bercita-cita nak mati di Mekah. Boleh dah orang niat nak mati di Mekah waktu haji ni? Adakah mulia minta mati ni? Adakah itu maksud hadis ini? Jawapan dia tidak. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, yang dibolehkan minta mati ni ada 2 sebab. Yang pertama, ulama yang dipaksa mengeluarkan fatwa, yang mana fatwanya itu bercanggah dengan hukum syarak. Kalau fatwanya itu bercanggah dengan hukum syarak, dipaksa oleh pihak pemerintah supaya dia mengeluarkan fatwa itu yang bersalahan dengan hukum. Kalau dia tak keluarkan fatwa, dia diseksa. Kalau dia mengeluarkan fatwa, maka habis rosak umat Nabi Muhammad, habis rosak umat dengan fatwanya yang sesat. Maka ulama yang sebegini diharuskan minta mati. Dia berdoa, ya Allah, kalaulah aku ni hidup menimbulkan fitnah pada masyarakat, menimbulkan hara kepada orang ramai, aku redalah mati ya Allah daripada aku mengeluarkan fatwa yang menyesatkan. Maka harus dia minta mati. Tapi jangan dia bunuh diri, dia cuma minta mati. Yang kedua, orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang sangat dahsyat, sakit yang sangat teruk, itu pun bukan dia yang minta, orang lain mintakan. Dia dah koma, bantuan pernafasan saja, dalam keadaan yang sangat teruk di hospital. Maka mak dia kata, ya Allah, kalau anak aku ini mati baik padanya, aku redalah dia mati. Dan kalau sakit ini baik, kalau sihat itu baik padanya, aku redalah dia sihat. Maka diharuskan minta doa macam itu. Tapi kalau dia tu baru pening kepala, jangan duk minta.
Kenapa ni abang sakit kepala? Ya Allah, jangan tuan-tuan. Kalaulah mati ni baik bagi laki aku mati ke lah. Nganga laki dia. Apa pula mati aku baru sakit kepala. Dia sakit yang dahsyat. Sakit yang teruk. Bukan setakat sakit kepala, sakit gigi, bukan. Jadi ini dua yang dikatakan boleh minta mati. Lain daripada tu tak harus minta mati. Baik. Kemudian katanya lagi, bahkan seseorang yang sukakan dirinya panjang umur dan tidak sukakan mati, tidaklah dikeji oleh syarak. Kata dia lagi, siapa yang minta umur dia panjang, siapa yang minta umurnya panjang, dan kalau boleh lambat lagi mati, syarak tak benci dia. Syarak tak benci orang macam ni. Malah umur yang panjang itulah umur yang bagus. Jika umur yang panjang itu umur yang dihabiskan di dalam ibadat, lagi panjang umur lagi bagus, dan dia tidak dikeji oleh syarak, kerana dengan dialah boleh menambah-nambahkan ibadat kepada Allah Ta'ala dan mencarikan bekalan akhirat yang banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang depan saya ni dah 20 tahun dah umur. Ya, ada yang 60, ada 70, yang tak ada 100 je. Ada 50, ada 40. Makin panjang umur tuan-tuan, makin banyak pahala tuan-tuan. Tuan-tuan paling banyak sembahyang Jumaat di masjid ni. Puasa pun masuk ni dah 60 kali dah puasa. Orang lain baru 10. Tuan-tuan dah 60. Raya ni bukan kata 60 kali dah. Ustaz, puasa 60 kali, raya pun 60 lah Ustaz. Dah, raya kita banyak. Kira-kira 400 kali lah rasa. Tai Pusam, di Bali pun semua ni banyak. Kan satu Malaysia, raya orang lain pun raya kita lah. Banyaknya raya kita ni. Jadi tuan-tuan, kita ni paling banyak ibadat. Alhamdulillah. Sebab tu kita minta supaya dipanjangkan umur. Dan panjang umur itu tidaklah dikeji oleh agama. Maka dalil di atas tidak dikeji oleh syarak akan seseorang itu sukakan panjang umurnya dan tidak sukakan mati ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi yang cukup panjang huraiannya di dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya begini, an Ubadah bin As-Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang suka berjumpa Allah, nescaya Allah suka berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci berjumpa Allah, nescaya bencilah Allah berjumpa dengan dia. Bermula ini hadis adalah sahih. Di dalam kitab Sahih Muslim dihuraikan ada seorang sahabat Nabi yang salah pendapat. Nama dia Syuraih. Ada seorang sahabat Nabi bila dengar saja hadis ini, dia salah faham. Dia kata siapa yang suka mati bagus, siapa yang tak suka mati tak bagus. Tuan-tuan ni malam ni siapa yang nak mati? Angkat tangan. Siapa nak mati? Baju dah tempah, kuih raya dah tempah, takkan nak mati Ustaz? Tiket kereta api Ipoh KL Ipoh tempah dah Ustaz. Takkan nak mati? Tak ada siapa dalam masjid ni yang angkat tangan, Ustaz saya nak mati malam ni juga. Oi, daklah. Murtabak beli petang tadi tak makan lagi. Tunggulah dulu Ustaz. Kita ni bila Ramadan ya murtabak 4 segi, murtabak bulat, murtabak 4 segi, semuanya ada. Murtabak giant, karipap giant, Masya Allah. Dia terbit semua mak nikah tuan-tuan. Seolah-olah dah jadi Ramadan Al-Murtabak. Orang Ramadan Al-Mubarak, dia Ramadan Al-Murtabak. Ni pun penyakit juga ni. Kerja macam kedarah aja tuan-tuan. Tak habis-habis makan bulan puasa ni. Orang 10 malam terakhir cari Lailatul Qadar, dia mencari Lailatul Qamdar. Ini pun masalah juga. Orang dekatkan diri dengan Allah, dia dekatkan diri dengan benda lain.
Jadi tuan-tuan, Syuraih ni kata, aku ni takut mati. Kalau boleh aku tak nak mati. Tak nak mati lagi sekarang ni, aku banyak lagi amalan belum buat. Banyak lagi dosa yang aku tak taubat ni, ya Allah. Tiba-tiba Nabi kata, siapa yang benci mati, Nabi Allah benci jumpa dia. Maka dia pun duduk termenung di rumah, menangis susah hati. Sebab dia tak nak mati lagi. Dia takut mati, dia tak suka mati. Dia tak puas hati, dia jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nak tanya pendapat Aisyah, bagaimana dengan dia ni? Nabi kata, siapa suka jumpa Allah, Allah suka. Siapa benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Adakah saya ni, wahai Aisyah, saya ni Allah tak suka? Sebab saya kalau boleh, saya tak nak mati lagi. Saya banyak amalan belum buat. Saya banyak dosa lagi, wahai Aisyah. Adakah saya ni jahat? Kata Syuraih kepada Siti Aisyah radhiyallahu an. Kalaulah Allah benci jumpa saya susah hatilah. Sebab saya ni benci mati. Saya tak mau mati lagi. Maka dia pun jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, tanya pendapat. Inilah dia tuan-tuan. Kalau kita ni ada kekeliruan, kita ada persoalan, kita kena tanya pada orang dia. Tanya pada orang lain tak kena. Itu yang saya kata di Masjid Taman, Masjid Ar-Ridwan, kuliah Zuhur pagi tadi, siang tadi. Pukul 10 lebih kurang, satu wartawan telefon saya. Tanya pendapat saya tentang khatib yang baca khutbah di Pulau Pinang tu, pergi doa dekat Cina mana tak tahu. Dia kata, apa pendapat ustaz? Adakah boleh pergi doa macam tu? Saya kata, no comment. Pasal apa no comment? Sebab saya tak dengar doa apa yang dia baca. Saya mana boleh bagi komen pada satu benda yang saya tak tahu. Pada satu benda yang saya tak dengar. Jadi apa pendapat ustaz dia doa tu? Saya tak boleh komen lah sebab saya tak dengar. Macam mana saya nak komen? Dia doa apa? Kita kena tengok apa yang dia doa. Bukan masalah dia sebut nama. Sebut nama dalam khutbah ni, sebut nama Netanyahu pun boleh. Sebut nama Barack Obama pun tak apa. Barack Obama pun tak apa, sebut B lah. Tapi kita kena tengok konten dia itu. Apa yang konten dia? Konten dia saya tak tahu. Mana boleh saya hujah, mana boleh saya cakap benda yang saya tak tahu. Itu komen saya. Jadi ustaz tak nak komen. No komen lah. Nak komen apa? Saya tak ada benda saya tahu. Lebih baik saya kata, puan, telefon ustaz ni sendiri, nombor telefon dia pun saya ada, dia ni pun kawan saya, telefonlah dia tanya apa yang dia cakap. Supaya kita puas hati. Ini keedahnya. Jadi ustaz macam tak doa untuk TYT, tak doa untuk Agung tu macam mana? Yang tu sebaik-baik adabnya kenalah doa. Kita ni duduk dalam satu negeri, ada sultan dia, ada pemerintahnya. Sebaik-baiknya doa lah. Apa salahnya doa? Tak salah. Itu sajalah komen saya. Apa yang dia buat saya tak mau komen. Sebab saya tak dengar, saya tak mau apa. Itulah keedahnya. Jadi kalau kita semua macam itu kan bagus. Ya, kita komen satu benda yang kita tahu. Benda yang kita tak tahu, tak salah kita komen. Bila kita jadi komentar tak tentu hala, akhirnya kita akan jadi musibah pada kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Yang tahunya siapa? Yang tahunya ialah yang bercakap. Yang tahunya ialah tuan tubuh dia. Tanya pada dia. Bila tanya pada dia, selesailah kekeliruan, terungkailah segala kekusutan. Kalau kita duk tanya pada orang ramai, sampai bila pun tak kusut, tak selesai, malah dia bertambah kusut. Di sini Syuraih ini dia tanya kepada orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui itu siapa dia? Rasulullah. Tapi Rasulullah dah wafat pada masa itu. Maka orang yang boleh memberikan tafsiran kepadanya siapa dia? Isteri Nabi SAW, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tanyalah kepada orang yang tahu, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Ni baru betul. Banyak orang sekarang ni dia tanya pada orang yang tak tahu. Tanya hukum menutup aurat pada artis. Macam mana nak betul? Macam mana nak betul? Ya. Tanya hukum
hudud pada Sami Belu? Mana dia tahu? Allah kata tanya pada orang yang tahu. Bila kita tanya pada orang yang tak tahu, jawapan dia pun merapulah. Siti Aisyah ni dia tahu, dia alim. Isteri Nabi, berapa belas tahun duduk dengan Nabi. Kahwin dengan Nabi umur 9 tahun tinggal sekali, mati Nabi umur dia 18 tahun, 19 tahun. Dekat 10 tahun duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengetahui segala-galanya tentang apa yang berlaku, apa yang Nabi kata. Baik. Manakala datang faham ini kepada Syuraih, maka susahlah hati dia. Sebab bila susah hatinya, semua orang susah hati. Tuan-tuan sekarang ni pun susah hati. Siapa yang nak mati? Duduk seorang-seorang dalam kubur, siapa nak? Ramai-ramai macam ni tiba-tiba duduk seorang-seorang. Boleh tengok televisyen, tiba-tiba tak boleh tengok TV. Boleh pergi Giant, tiba-tiba duduk dalam tanah. Siapa yang nak? Almond London, Almond lemah kerambat, semua duduk ada lah ni. Tiba-tiba tak boleh makan. Ulat yang makan kita. Siapa yang nak? Maka siapa yang nak mati? Adakah orang yang tak mau mati ni jahat? Syuraih faham orang yang tak nak mati ni jahat. Maka dia pun datang berjumpa dengan seorang isteri Nabi yang alim besar, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, meninggal ketika berusia 56 tahun. Kata dia, macam mana ni puan, wahai Ummul Mukminin, siapa yang tak bencikan mati? Ustaz yang bercakap depan tuan-tuan ni pun takut mati. Saya ni pun takut. Banyak dosa. Nak tidur mengucap, nak berjalan mengucap. Takut mati dalam keadaan tak sempat mengucap. Takut tuan-tuan, mati keldai. Yang Nabi takut ialah keldai. Suara yang Allah benci ialah suara keldai. Yang Nabi takut ialah takut mati keldai. Sahabat tanya pada Nabi, apa dia mati keldai? Jawab Nabi SAW, mati keldai, mati himar ialah mati mengejut. Mati tak sempat minta maaf. Mati tak sempat minta ampun. Mati mengejut. Mati macam ni tapi tak suka. Sebab takut tak sempat minta maaf. Jadi dia datang jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, wahai Aisyah, siapalah yang tak takut mati? Siapalah yang tidak benci mati? Saya ni takut mati, saya ni pun benci mati. Saya faham daripada hadis ni, siapa yang benci mati, Allah benci jumpa dengan dia. Macam mana saya ni, wahai Aisyah? Lalu Aisyah pun jawab, tuan-tuan tak boleh bagi kuat sikit ke mikrofon tuan-tuan ni, sakit tekak dah saya ni. Tambah sikit bass ke, gitar bass ke apa ke. Nampak kosong sangat ni tuan-tuan ni. Ya. Sakit tekak lah ni. Minta technician ke, technical ke, tolong mai tengok Ustaz ni. Ya, bagi sikit, kuat sikit ni. Ya, dia agak perit suara saya ni. Baik. Apakala didengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha pertanyaan Syuraih, lalu Siti Aisyah pun berkata, wahai Syuraih, aku pun pernah faham macam mana yang kamu faham. Macam mana yang kamu faham, aku pun pernah faham. Baru cantik. Saya cadang nak berhenti dah tadi. Tapi pak saya dah elok pula, mau pukul 12 pula berhenti. Tadi cadang pukul 10 nak berhenti dah tuan-tuan. Dah dia elok pula mic ni pula, seronok pula asal dia. Jadi tuan-tuan, Siti Aisyah kata, apa yang kamu faham, aku pernah faham. Aku pun sangka mati, minta benci mati itu tak elok. Tak suka mati ni tak elok. Aku pun tak suka lagi mati. Aku ni pun kalau boleh nak panjang lagi hidup. Perasaan kamu, pernah aku pun rasa yang sama. Aku pun pernah rasa tak mau mati macam kamu rasa. Dan bila aku dengar Nabi cakap macam tu, aku pun rasa takut sebab aku ni ada perasaan benci pada mati. Lalu aku pun bertanya kepada Nabi SAW. Apa dia yang Siti Aisyah tanya? Kata dia, faqultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut ya Rasulullah.
Adakah maksud sabda tuan hamba ya Rasulullah bencikan mati? Kalau nak kira ya Rasulullah, semua orang benci mati. Semua orang benci mati. Yang tak benci mati ni orang bunuh diri. Ya nak bunuh diri. Macam-macam cara bunuh diri. Yang telan racun, yang tembak, yang terjun bangunan, yang kerat urat leher, yang kerat urat lengan, urat nadi, yang start enjin kereta, dia masukkan pipe daripada exhaust masuk ke dalam kereta, tutup tingkap, exhaustnya masuk dalam cermin, tak keluar-keluar, mati. Ada yang bakar diri, kedai tak laku, menega tak laku, bakar diri pasal pintu kedai tutup. Macam-macam cara nak bunuh diri. Yang ni kita tolak ke tepi. Bunuh diri ni tak termasuk dalam hak kita baca ni. Di dekat dengan rumah saya dulu ada orang mati bunuh diri. Fras, paksa isteri dia bercerai dengan dia, dia fras. Fras menungging bahasa orang sekarang. Minta rujuk, isteri tak mau. Minta pujuk kembali, isteri tak mau. Duk menung seorang-seorang, menangis seorang-seorang, gelak seorang-seorang, lah gantung. Gantung dekat kipas. Dia suruh anak dia pergi kedai beli rokok. Anak dia pun pergi beli, balik daripada beli rokok, pak duk tergantung lah. Kerusi jatuh di bawah, pak dia duk jelai lidah mati. Mandi semayang apa semua tanam. Malam tu keluarga dia panggil orang surau main baca tahlil, baca yasin. Seorang pun tak datang. Malam kedua pun tak datang lagi. Lah keluarga dia main serau orang surau. Hampa ingat hampa baik sangat. Orang panggil baca tahlil pun tak mai. Dia marah tuan-tuan. Masak dah jenuh, kemas rumah dah jenuh, orang surau tak datang pula. Depa kata apa? Buat apa kami datang? Keluarga hang mati bunuh diri, buat apa kami datang? Bergaduh tuan-tuan. Lah depa telefon saya. Dia kata, ustaz ni, boleh tak kami pergi ke Nuri ni? Boleh tak kami baca tahlil, baca yasin untuk si mati ni? Dia mati bunuh diri. Saya kata, pergilah. Dah orang hajat, tolonglah bagi kekuatan pada anak dia, kekuatan pada mak dia. Dah lah. Apa salahnya pergi? Tapi dia mati bunuh diri, ustaz. Mati bunuh diri bukan mati kafir. Nampak macam bunuh diri, entah-entah bukan bunuh diri. Bukan kita tahu. Kita tak tahu. Nampak je dia macam bunuh diri. Dia telefon isteri dia, kita buat andaian. Dia telefon isteri dia. Pak, hang kena rujuk dengan abang. Kita kahwin balik Pak. Pak kata tak mau. Kalau hang tak mau, abang bunuh diri. Abang tak kira, abang gantung. Pak kata gantunglah. Ai peduli apa? Ai tak mau dekat awak dah. Dah, hentikanlah. Pak dia tutup. Dia pun ambil tali. Buh kursi pijak. Pak, kalau Pak tak mau juga, abang gantung diri abang. Gantunglah. Dia pun masuk. Dia telefon lagi sekali. Pak ni, abang dah gantung ni. Abang nampak ni, kita buat 3G. Nampak ni? Nampak tak ni? 3G ni, nampak tali ni? Isteri dia kata, okey abang, tak apalah, kita rujuk balik lah. Okey lah, okay, saya terima lah abang balik. Macam tu lah. Elok macam tu lah, tergelincir jatuh. Duk hak mati terus. Dia tak bunuh diri, dia saja nak ugut isteri dia. Tak macam mana terjun jatuh kerusi tu pula. Tak ada siapa nak tolong. Duk tolong pun mati terus. Orang kampung mari, lah bunuh diri orang ni. Sebab tu kita tak diajar supaya pandang buruk pada kematian orang. Kita diajar pandang baik. Walaupun dia mati macam itu, kebumikan dia, semayangkan dia, mandikan dia, sudahlah. Tapi ustaz, ada orang kata kuburnya kena letak di hujung-hujung, ustaz. Letaklah tak mana pun, kena lot ke, end lot ke, pulanglah. Janji ada lot untuk dia. Kita pun belum tentu lagi. Kita pandang baik. Mungkin dia nampak macam bunuh diri, tapi dia dibunuh. Kita tak tahu. Sebab itu kita kena pandang baik. Baik, balik kepada hadis ini. Siti Aisyah pun faham macam itu. Kata dia, saya pun faham macam kamu. Lalu saya tanya pada Rasulullah,
adakah saya ni jahat sebab saya ni benci mati? Maka faqalat Aisyah qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa billazi tazhabu ilaihi. Maka Siti Aisyah telah disabdakan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya faham hadis itu seperti yang kamu jalankan kepada fahaman dia. Siti Aisyah kata, salah fahaman kamu. Yang aku dapat penjelasan daripada Rasulullah berbeza dengan apa yang kamu faham, berbeza dengan apa yang aku faham. Rasulullah menerangkan kepada aku apa maksud hadis ini. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dengan dia. Apa maksud hadis ini? Nabi menerangkan, walakin iza syahasa al-basar wa hashrajar sadru wa aqsha'arru al-jildu wa tashannajatil asabi' fa'inda zalika man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Kata Siti Aisyah, Nabi berkata, yang dimaksudkan siapa yang benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia, ialah tanda-tanda sebelum mati, keadaan sebelum mati, masa mati, macam mana keadaan orang tu mati. Nabi kata siapa-siapa yang mati terbeliak anak matanya, mata ni jegir mata ni. Orang yang mati ada dua jenis mata. Pertama, matanya akan melihat ke mana rohnya pergi. Sebab itu orang mati, bila dia mati saja, mata dia terbuka sikit. Sebab mata dia melihat roh. Sebab tu kita diajar tutup mata bila orang mati. Kita tengok urat nadinya, kita tengok urat nadinya, kita tengok hembusannya, udah tak ada. Kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tutup mata dia. Sunat. Jangan biar terbuka pula. Ada orang kata yang mati terbuka tu sebab tak sempat menikah. Wallahu a'lam lah. Jadi pejam mata, kita tutupkan. Yang tuan-tuan tengok dalam drama tu, itu drama, filem. Elok je bercakap. Cerita hang tuah dengan jebat. Kan jebat tu mati elok ya. Atas riba hang tuah. Ke tepi kau tuah. Biar aku turun akan ku amuk seluruh orang-orang Melaka. Tu hang jebat minta izin hang tuah dia nak mengamuk. Tidak ku benarkan kau tuah. Aku diamanahkan oleh kau, oleh sultan untuk membunuh kau jebat. Tidak ku benarkan kau jebat. Dia pun tikam jebat. Jebat pun duduk menyandar dekat langsir. Tuah kata jebat ni mati dah. Tuah pun turun ke bawah, balik ke rumah. Siput Sarawak tunggu dia. Hang tuahnya M. Amin, jebatnya Nordin Ahmad. Dia pun tarik langsir. Nordin Ahmad ikat, bekas kena tikam dengan tuah. Alang-alang menyelut perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Dia pun turun ke tangga dia, ke tepi kamu semua. Kan Nordin Ahmad tu, siapa yang tak ketepikan ku bunuh kamu semua. Tu dia. Oh, dia mengamuk sungguh, pompang. Dalam sejarah Melayu kata 3 hari 3 malam jebat mengamuk, menghuru harakan Melaka. Lah sebelum mati dia pergi ke rumah tuah. Bisa sungguh tusukkan pisau kau tuah. Sakitnya tuah. Ya, kata jebat. Jatuh hello atas riba tuah. Kenapa kau menderhaka pada Sultan Melaka jebat? Kalaulah ku tahu kau masih hidup tuah, takkan ku derhaka pada Sultan Melaka. Allah, puk mati. Mata rapat je pejam. Tu drama. Saya nak cerita hak mata pejam tu je, tapi kena ambil pada awal tu. Cerita mengamuk lah, kali pintu lah mengamuk 3 hari lah. Nak cerita mata tu pejam, tu drama. Yang realitinya memang mata dia akan terbuka melihat roh dia pergi. Itu terbuka nombor 1.
Terbuka nombor 2. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Syakhasal basar, matanya terbeliak. Masa mati tu pun dok terbeliak mata ni. Mata terbeliak kata Nabi. Nombor 2 kata Nabi, wahash raja sadru, dadanya berombak. Mata terbeliak, dada ni turun naik. Kita tengok pun susah hati dah. Tah apa benda yang dia nampak. Tuan-tuan, apa yang menyebabkan tuan-tuan ni mata terbeliak? Aksiden tengah jalan. Tuan-tuan berhenti-berhenti, tengah-tengah aksiden, terkejut depan mata. Nombor 1 terbeliak. Nombor 2 terbeliak, orang pakai seksi, terbeliak juga. Habis pahala aku, dah lah puasa, hilang pahala, terbeliak juga. Tuan-tuan, yang terbeliak masa nak mati ni apa? Yang terbeliak masa nak mati, dia nampak apa yang dia akan jumpa. Dia tengok apa yang dia akan jumpa dalam kubur, apa yang dia akan jumpa dalam neraka. Dia tengok apa yang dia pernah buat dalam dunia, Allah tunjukkan masa dia nak mati. Apa yang kita pernah buat dalam dunia ni, sekarang ni apa pernah kita buat? Masing-masing tahu apa yang pernah kita buat. Saya pakai serban, saya pakai jubah, saya tahu apa yang saya buat. Tuan-tuan pakai baju Melayu, pakai kem plekat, tuan-tuan tahu sejarah silam tuan-tuan. Akak-akak di belakang tu semua pakai kem telekung. Akak-akak tahu apa sejarah silam akak-akak. Sebelum mati Allah tunjukkan balik, mata terbeliak, nganga mulut, dada berombak. Dalam hati kata, yang ni pun tunjuk, yang ni pun aku tunjuk. Dada ni kencang, mukbak takut. Nak minta ampun dah tak sempat, nak bercakap dah tak boleh, dah dalam ambang sakaratul maut. Yang inilah maksud Nabi, siapa yang mati macam itu, Allah takkan jumpa dia, Allah benci jumpa dia, sebab dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nombor 1, mata terbeliak. Nombor 2, dada berombak. Nombor 3 kata Nabi waqsha'arral jildu, kulitnya menjadi, dia jadi apa? Mengerekot kulit-kulitnya. Dahinya mengerekot, menahan kesakitan. Muka ni mengerekot, menahan kesakitan. Mulut ni tenganga, menahan kesakitan. Masya Allah, tuan-tuan yang mana duk mandi mayat, selalu jumpa macam-macam mayat. Sebab itu tuan-tuan, kita ni bila nak mandi mayat, kita pesan pada isteri, pesan pada suami, anak-anak, suruh pesan orang yang amanah memandikan mayat kita. Harus pesan macam itu. Pesan pada isteri, kalau abang mati dulu, kamu ambil Ustaz Osman tu mandikan mayat abang. Jangan bagi orang lain, abang tak izinkan. Kalau dah tak ada sangat tak apalah, tapi kalau boleh Ustaz Osman. Abang kenapa Ustaz suruh Ustaz Osman? Dia tu amanah. Abang duk kawan dengan dia, dia tak pernah cerita keadaan mayat yang dia uruskan. Hanya ngambil Samsin kampung dusun mandikan mayat abang. Dia kasar, cara dia mandi kasar. Lepas tu dia cerita pula mayat ni buruk lah, berat lah, apalah. Abang tak mau macam itu. Harus macam itu. Isteri dia pun kata, abang, kalau saya mati dulu, abang suruhlah Ustazah Aminah tu mandikan mayat saya. Janganlah abang suruh Mak Dara tu mandikan. Nampak garang sangat Mak Dara tu, Allah Kasim. Boleh tuan-tuan. Sebab kita tak tahu mayat kita macam mana. Kita tak tahu tuan-tuan. Dia bergantung kepada amalan kita. Ringankah kita, beratkah kita, berulatkah kita, liang lahat cukup ke, kain kapan cukup ke, kain kapan cukup ke mandi mayat kita ni, nak kapan mayat. Liang lahat muat-muat ke, setengahnya liang lahat dah sukat tapi tak muat juga, korek lagi tak muat juga. Setengahnya terlalu berat sampai orang tak boleh angkat, sampai nak patah bengkok keranda besi tu. Awak yang berat sangat, kita tak mau macam itu. Macam itulah yang Nabi sebut dalam hadis ni. Orang macam tu yang Allah benci jumpa dia di hari kiamat. Cara dia mati tu pun cara dia benci, dia sendiri benci. Nombor 3, mengerekot kulitnya.
Nombor 4 kata Nabi, watashannajatil asabi', jari dia menggulung macam itu. Jari dia masa nak mati, dia pegang kain dia, dia pegang selimut dia, dia pegang katil, dia pegang tilam, sampai macam tu jari dia. Subhanallah. Nampak sangat sakitnya masa nak mati. Masya Allah tuan-tuan, kita baru cabut gigi. Cabut gigi tu pun doktor suruh kita pegang ni. Kita baru nak ambil darah, doktor nak ambil darah, doktor bagi satu benda letak, pegang. Kita baru nak dia ambil darah, nak dipam darah, derma darah, dia bagi pam, dia pegang. Okey, pegang ni nak ambil darah ni. Kita ni sakit, doktor nak ambil darah kita 3 botol pun pegang. Bukan sakit mana pun, sakitnya masa disuntik aja. Lepas tu tak sakit dah, darah berjalan, kita tengok tu dia darah aku berbuih, confirm kolesterol banyak ni, gout banyak ni. Tapi yang ni mati, tidak ada kesakitan yang melebihi mati. Bayangkan macam mana gamaknya tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis ni, tangan kamu, jari kamu menggerekot. Subhanallah. Jadi daripada sini tuan-tuan, kita boleh tengok mati buruk itu ada 4. Nombor 1, mata terbeliak. Nombor 2 kata Nabi, dadanya berombak. Nombor 3 kata Nabi, berkedut kulitnya. Nombor 4 kata Nabi, jarinya mencengkam, menahan kesakitan. Maka kata Nabi, itulah maksud zalika wa man karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dia. Masa dia mati dalam keadaan macam itu, maknanya dia benci mati, dia benci jumpa Allah, Allah juga benci jumpa dia. Masya Allah. Tuan-tuan, kita mesti menemui saat kematian. Persoalan dia, bagaimana kematian kita itu? Adakah 4 benda macam yang Nabi sebut? Ataupun beberapa benda, perkara yang macam Nabi sebut dalam hadis lain? Orang yang mati bagus tu bagaimana? Orang yang mati bagus tu ialah orang yang berpeluh dahinya. Kalau tuan-tuan jumpa satu mayat, selepas dia mati dahinya berpeluh, itulah tanda-tanda orang itu mati dalam keadaan reda pada Allah. Maka Allah reda jumpa dengan dia. Ada orang yang mati dalam keadaan yang sangat tenang. Dia boleh mengucap la ilaha illallah. Habis. Tenang sungguh dia mati. Ada orang yang mati, kalimah Allah, dia sebut Allah, Allah, Allah. Lidah ni tergantung pada langit-langit. Allah, Allah, Allah. Mati. Ada yang mati sedang baca khutbah di Masjid Perai, di Masjid Kubang, di Masjid Bukit Minyak. Mati sedang baca khutbah sembahyang raya. Subhanallah. Ada tu imam yang mati di Masjid Perai Batu Wud sedang sembahyang. Pelajar saya sedang mati ketika tahiyat akhir, sedang mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tangan ni, jari dia pun tak jatuh lagi masa dia mati tu dalam tahiyat. Dia sandar dengan orang sebelah. Orang sebelah dah bagi salam, tangan dia, jari dia duduk macam tu lagi. Bila orang sebelah ni kalih ke belakang, dia rebah. Mati dalam tahiyat tuan-tuan. Subhanallah. Ni yang kata mati-mati baik ni. Yang ni yang kita nak sangat-sangat ni. Di satu tempat di Lenggong, Tok Imam ni mati ketika hari raya. Dalam khutbah raya, ketika khutbah yang kedua, dia duduk sebentar. Khutbah pertama dia baca, khutbah kedua dia duduk sebelum bangun khutbah kedua tu, tengah-tengah tu. Yang makmum duk tunggu ni, bila Tok Imam ni nak sambung khutbah kedua, tak bangun-bangun. Lah dia pergi kejut dia. Rupa dia mati atas mimbar tuan-tuan. Di kampung saya di Batu Kurau, mati pada hari raya sedang pegang mikrofon takbir la ilaha illallah wallahu akbar. Bom jatuh sebelah. Mati pagi raya tuan-tuan. Lepas sembahyang raya, sembahyang mayat. Ni contoh-contoh manusia yang mati baik.
yang Allah Ta'ala reda cara kematian dia. Allah di mulutnya, la ilaha illallah, baru tadi dilafazkan subhanallah. Kalau inilah matinya tuan-tuan, reda dengan kematian, Allah juga reda berjumpa dengan mereka di hari kiamat. Jadi sekarang kita ada dua cara kematian. Yang pertama kematian buruk, yang kedua kematian yang baik. Maka kita minta sekarang ini ialah husnul khatimah, kematian yang baik. Baik, kita lihat di sini. Kenapa mata terbeliak? Kenapa dada berombak? Kenapa kulit berkedut? Kenapa jari mencengkam? Kata dia, pada waktu mati, jikalau dia kufur kepada Allah, menentang agama Allah, tak setuju dengan peraturan Allah, nescaya ditunjukkan Allah neraka daripada apinya yang bernyala-nyala, dan dinampakkan kayu sulanya, dinampakkan ular dan kalajengkingnya, dan belenggu rantai-rantainya, sehinggalah sekalian siksaan yang terdapat di dalam neraka ditunjukkan padanya. Maka pada masa itu bencilah dia dengan mati. Dia tak nak mati. Bila dia tak nak mati, dia meronta-ronta, mata dia jegir-jegir, dada dia berombak, dia tak nak mati. Tetapi mati tetap menjemput dia. Itulah sebabnya kenapa dia mati dalam keadaan demikian. Sebab dinampakkan kepada dia azab, dinampakkan deraan yang pedih. Maka Tuhan pun benci kepadanya, yakni tidak memandang ia dengan rahmat, dengan belas kasihan, bahkan diberinya balak atas balak dan seksa selepas seksa. Yang ini ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yanzuru ilaihim, Allah tak tengok kepada mereka, wala yuzakkihim, Allah takkan ampunkan dosa mereka, walahum azabun azim, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Itulah maksud Allah tak tengok, Allah tak bercakap, Allah tak ampunkan dosa, dan bagi mereka azab yang besar di hari kiamat. Satu lagi riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalika walakinil mu'minu idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah faham yang kamu fahamkan tadi. Yang dimaksudkan benci mati, bencilah Allah, ialah apabila disukakan dia dengan rahmat dan keredaannya dan syurganya pada waktu mati, maka bersukalah dia. Orang yang beriman, apabila dia orang baik, ditunjukkan syurga, ditunjukkan syurga masa dia nak mati, maka pada masa itu tuan-tuan lihat seolah-olah dia tersenyum. Bila kita mandi dia seolah-olah tersenyum. Ada orang yang hitam muka dia, tetapi bila dimandikan tiba-tiba wajahnya bertukar menjadi berseri-seri. Masya Allah, hebat tuan-tuan, bertukar jadi berseri-seri. Padahal kita duk tengok dia ni, ya Allah, muka ni berkarat, jenuh berbedak, tak putih-putih juga. Tapi bila mati tuan-tuan, jadi berseri wajah dia. Yang kedua, tanda-tanda mati yang bagus, nombor satu, peluh. Sebab tu saya katakan tadi, bila berpeluh di dahi, tuan-tuan jangan lap. Jangan lap peluh orang yang mati bila berpeluh di dahi. Sebab kalau tuan-tuan lap pun, lepas tuan-tuan lap, dia akan keluar balik peluh. Biarlah menjadi saksi pada orang yang hadir, dia mati dalam iman. Nombor dua, mati dalam keadaan tersenyum. Ustaz, macam ketua penyamun tu macam mana Ustaz? Mati dalam iman. Subhanallah. Itu 1962, ya, Alibaba Bujang Lapuk. Filem-filem P. Ramlee, ada beberapa filem yang di ban buat sementara waktu. Filem yang pertama di ban ialah Antara Dua Darjat. Berapa lama tidak disiarkan filem tu, tak boleh tayang sebab Antara Dua Darjat. Yang kedua, filem Sarjan Hasan yang tidak disiarkan beberapa lama. Yang ketiga yang ditahan ialah cerita Alibaba Bujang Lapuk, last kali itu. Sebab ditikam oleh Haji Sattar, ditikam, dia bangun, dia pergi ubah tempat lain. Boleh bangun, kata Haji Sattar. Mati dalam iman, nampaklah. Bila dia kalih muka P. Ramlee, senyum je. Mati dalam iman.
bab itu digantung sekejap. Sebab apa? Seolah-olah mempersendakan orang yang mati merompak. Ni dia tuan-tuan, bukan semua cerita P. Ramlee tu hak diluluhkan, ada hak kantoi juga. Sebab tu kita bukan boleh ambil semua pun, ambil yang sikit-sikit yang bagus-bagus kita ambil lah. Tuan-tuan kalau pergi ke Perak, saya ni terlibat dengan radio Perak FM sepanjang bulan Ramadan. Ada yang live on air, hari Selasa ni live di radio, live in concert. Ada juga yang rakaman. Yang saya terlibat ialah kuis Ramadan. Apakah makna puasa wisal? Apakah makna puasa dahri? Sehari satu soalan, 30 soalan, kumpulkan dan hantar. Siapa yang betul dapat pakej umrah, hadiah dah. Jadi siapa yang nak soalan dan jawapan, kenalah baik-baik dengan saya, ya, bagi rasuah ke apa ke. Tuan-tuan, soalan yang kedua, program yang kedua yang saya buat, nama dia Opera Kehidupan. Opera Kehidupan ni apa? Diambilnya dialog filem P. Ramlee, diambilnya dialog cerita P. Ramlee, kemudian dihuraikan. Dihuraikan. Ini cerita dia. Apa yang P. Ramlee buat filem ni, cerita dia. Contohnya 3 Abdul. Ini bagus, tak boleh makan. Namanya ekonomi. Ayah anda, anak anda pun dah kenyang. Anak anda tak tidur. Bila nak tidur, nak ke mana tu? Undang-undang dalam ini rumah tidak boleh tidur suami isteri. Oh, bagus ayah anda. Ini namanya family planning. Lepas tu saya pun hurai. Apa dia maksud perancang keluarga? Apa maksud perancang keluarga? Boleh ke tidak merancang keluarga dalam Islam? Boleh ke tidak ikat rahim? Boleh ke tidak buang rahim? Boleh ke tidak makan ubat? Boleh ke tidak pasang IUD untuk mengelakkan kehamilan? Ini huraian dia. Apa hukum orang perempuan pasang IUD supaya tak mengandung? Apa hukum perempuan yang ikat rahim dia supaya tak mengandung? Apa hukum perempuan yang buang rahim supaya tak mengandung? Apa hukum orang perempuan yang buat macam ini? Apa hukum yang makan pil perancang keluarga menurut agama kita? 5 minit punya huraian. Nanti siapa yang nak meneka dengan betul, silalah telefon 554433, kita akan tanya soalan. Apakah hukum memasang IUD? Hadiahnya RM100 voucher di UO. Jadi siapa yang nak PUO, amailah, dapat voucher free, tuan-tuan. Diambil daripada cerita P. Ramlee lah. Pasal apa saya ambil cerita P. Ramlee? Sebab semua orang kenal cerita dia. Kalau saya buat cerita KL menjerit, tuan-tuan bukan tahu. Tuan-tuan tahu? Saya pun tak tahu cerita KL menjerit. Siapa tahu? Kita tak tengok langsung. Tuan-tuan dah tengok Momok the movie, Tobatlah Home, tak tengok. Tak dapat saya aku pergi tengok. Tapi cerita P. Ramlee ni semua orang tengok. Kita ambil hukum. Akhirnya kita belajar hukum family planning. Apa hukum? Bila dia makan pil perancang keluarga, haid dia datang 2 kali sebulan. Kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang sebulan 3 kali. Tu nak kira haid ke? Nak kira darah istihadah lah. Kadang-kadang haid dia jadi panjang, daripada 7 jadi 15. Kemudian panjang tak datang balik. Kadang-kadang berhenti 7 hari, selepas hari ke-17 mai pula dah. Ini bahana pakai perancang keluarga. Orang yang pakai perancang keluarga ni jiwa tertekan, tension, ubat tertinggal pun tertekan. Dia balik kampung tertinggal ubat perancang pula. Bang, apa? Ubat tertinggal. Mana aku tahu kamu punya? Ya Allah, susah hatinya aku. Nampak tension. Sebab tu kita kena kaji balik daripada sudut kekeluargaan, daripada sudut Islam. Apa hukum pemakanan pil perancang keluarga ini? Baik. Nabi berkata, wa innal kafir iza busyira bi'azabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Dan orang-orang kafir apabila disukakan
yakni ditunjukkan pada waktu matinya dengan azab Allah, maka bencilah ia berjumpa dengan Allah, yakni bencikan matinya, maka Tuhan pun benci berjumpa dengan dia, yakni tidak pula Tuhan turunkan rahmat dan kasihan belah kepada dia. Tuan-tuan, tanda-tanda mati lagi baik ialah mati pada hari Jumaat. Mati pada hari Jumaat, mudah-mudahan Allah angkat siksa kubur. Hari Jumaat tu mula bila? Hari Khamis. Bermula pada hari Khamis maghribnya, sampailah pada hari besoknya hari Jumaat selepas asarnya. Mati pada hari Jumaat, malam dia ke hari Jumaat ke, ini orang baik insya-Allah. Tapi masalah Ustaz, dia mati tu lintah kedai nombor ekor Ustaz. Dah lah tak sembahyang Jumaat, lintah pada hari Jumaat terbang mati pula Ustaz. Takkan lepas siksa kubur Ustaz? Wallahu a'lam. Zahir hadis kata lepas lah. Tapi dia mati pun baru lepas tikam nombor Ustaz. Wallahu a'lam. Rezeki dia. Kalau begitu Ustaz, saya pun nak tikam nombor Ustaz. Lepas tikam nombor tunggu lori. Itu nama dia bunuh diri. Bangang nama dia. Dah rezeki dia nak kata apa? Rezeki dia nak kata apa? Mati di Mekah. Alhamdulillah. Sebab tu mana ada orang mati di Mekah nak balik tanam di lembah Keramat? Mana ada? Tuan-tuan, Haji Mat semalam meninggal di Mekah. Jenazahnya akan sampai besok dari Mekah dan akan dikebumikan di lembah, di tanah perkuburan lembah Keramat. Ada ke orang buat tuan-tuan? Tobatlah tak ada. Semua kau boleh nak tanam di Bakek, semua kalau boleh nak tanam di Mekah. Tak ada orang gila je balik tuan-tuan. Itulah tempat yang paling afdal. Bumi yang paling afdal di atas muka bumi ni Mekah dan Madinah itulah. Kalau tempat yang begitu afdal pun Allah jemput kita nak balik main tanam dekat tak tahu nak habaq lah. Yang seterusnya, mati dalam bait itu apa? Mati dalam solat, tengah semayang dia mati. Mati dalam keadaan berwuduk, baru selesai ambil wuduk jatuh mati. Mati yang baik itu apa dia? Mati pada bulan Ramadan. Ni bulan puasa ni. Bulan puasa ni dihentikan siksaan kubur. Tiba-tiba kita mati pada saat begini, bulan Ramadan. Ni dia contoh-contoh mati yang baik dan contoh-contoh mati yang buruk. Kita ingat contoh mati yang baik banyak, tapi Nabi sebut contoh mati yang buruk ada 4. Mata terbeliak, dada berombak, tangan jari dia mencengkam, dan yang keempat, kulitnya berkedut, kulitnya mengerekot. Itulah tanda-tanda mati buruk. Sama ada mati buruk atau mati baik, dia bergantung kepada amalan kita masing-masing. Ada satu ustaz di Lubuk Merbau, Perak. Dia tok guru. Sebelum dia mati, dia pergi ke tanah perkuburan. Dia panggil tukang jaga kubur ni. Kalau aku mati, ini tempat kubur aku ya. Kamu gali siap-siap. Ini tempat dia. Maka digalilah liang kubur. Dia pun tengok, dia masuk, dia pun naik, dia balik rumah. Dia panggil anak-anak dia. Ayah rasa ayah ni dah tak lama dah. Ayah nak pesan pada kamu sekian. Lepas dia pesan tuan-tuan, meninggal orang tua ni. Subhanallah. Macam mana dia boleh rasa detik gerak yang dia dah nak pergi, sampai dia boleh pergi kubur, seorang korek kubur dia lagu tu. Masya Allah, subhanallah, mulianya tuan-tuan. Sampai dia panggil anak-anak dia pesan yang ni, pesan yang ni, pesan yang ni. Ayah dah nak pergi dah, meninggal tuan-tuan. Saya sempat berceramah dengan dia 2 kali. Dia panggil saya ceramah di surau dia. Saya nak ceramah pun segan, pasal dia duduk sebelah orang alim. Saya ni bukan alim, tiba-tiba dia boleh duduk di bawah, dia dengar ceramah kita. Masya Allah. Kita ni pun dengan dia ni jauh sangat, tapi dia tawaduk, dia duduk di bawah, dia mengaji sekali. Kalau tara dia tok guru alim macam tu pun tunggu orang mengajak. Kita ni tak sampai tahap macam itu. Kita tak sampai tahap macam itu. Berapa ramai yang belah balik menonong balik. Tu macam mana nak mati dalam keadaan yang baik.
kita tidak mengambil contoh bagaimana orang mati dalam baik. Kalaulah kita nak mati baik, ambillah contoh bagaimana orang ni mati dalam baik, barulah kita boleh mati dalam baik. Yang kita ambil sekarang ini ialah contoh orang yang bakal mati dalam keadaan tak baik. Perbuatan kita, perbuatan contoh yang boleh membawa kepada mati tak baik. Ini kita kena ubah. Anda mampu mengubahnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk pembaharuan, bulan untuk perubahan, dan kita berubah supaya kita mati nanti Allah redha pada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita nak Allah raikan ruh kita, Allah alu-alukan ruh kita, bukan ruh yang tidak disebut ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tidak disebut, kamu tidak dialu-alukan dan kamu tidak dijemput, diraikan di dalam kubur. Kita nak malaikat sambut kita, kubur sambut kita, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat keadaan demikian. Malaikat sambut kita, kubur memeluk kita, malaikat peluk kita, kubur memeluk kita sampailah hari kiamat. Maka inilah detik untuk kita berubah. Sebab kita telah berada dalam 10 malam terakhir, 10 malam yang kedua dalam bulan Ramadan, iaitu keampunan daripada Allah. Kita dah lepas rahmat, sekarang kita duduk keampunan. Sekarang adalah musim Allah sedang mengampunkan kita. Minta Allah ampun. Mudah-mudahan bila keluar daripada 10 ini, masuk pada 10 yang terakhir, kita dibebaskan daripada neraka. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menangis